Soalannya adalah mana dia punya social contract dia? Itu yang missing. Tak ada. Tak tahu bagaimana. Okey, ada pihak memberitahu tidak wujud social contract. Ada pihak mengatakan social contract tu dah luput. Okey, dia expired. What's up guys? Selamat datang ke channel AR Reactions. Pada kali ini saya akan berkongsi satu video yang menarik. Sebelum itu, silakan subscribe, like, komen dan share video ini. Selamat menonton. Hai, salam sejahtera. Nama saya Haridas. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini bahagian kelima bagi episod saya mengenai cara menghapuskan ego Melayu yang resis. Dalam bahagian ini saya nak sentuh pasal kontrak sosial. Sebab lepas bahagian 4 saya ada seorang bangkitkan kontrak sosial untuk mempertahankan hak istimewa dan bertentang hak sama rata. Jadi saya nak bagi reply kepada dia. Okey. Dan juga sebelum saya mulakan bahagian tu, saya nak mohon maaf kerana kesilapan saya mengenai fakta yang saya nyatakan video-video sebelum ni, di mana saya memberitahu dengan adanya sokongan 2/3 parliament members boleh tukarkan sebarang undang-undang, boleh rewrite balik. Okey, itu adalah satu kesilapan saya. Saya mohon maaf. Saya nak memperbetulkan ada beberapa perkara. Selain daripada menerima sokongan 2/3 parliament members, kita juga perlukan sokongan Raja-Raja Melayu seperti 5 perkara yang ditulis oleh dia di skrin ni, iaitu Raja Berperlembagaan, Agama Islam, Bahasa Melayu, Hak Istimewa Orang Melayu, dan juga Kewarganegaraan. Okey. So saya ada buat silap di sana. Okay, saya ingin menjelaskan masih undang-undang tidak bermaksud, okey, perlembagaan kita tidak maksudkan perkara-perkara ini tidak boleh tukar langsung. Masih ada cara untuk menukarnya. Okey. Itulah maksud perlembagaan ini yang mengatakan apakah sokongan kita perlukan untuk pindah 5 perkara ni dalam perlembagaan. Okey. Dan dia bagi tahu ini dah persetujui oleh orang-orang Melayu, Cina, India dalam social contract. Okey. Soalannya adalah mana dia punya social contract dia? Itu yang missing. Tak ada. Tak tahu bagaimana. Okey, ada pihak memberitahu tidak wujud social contract. Ada pihak mengatakan social contract tu dah luput. Okey, dia expired. Okey, saya tak pasti yang mana satu benar. Okey, sekiranya pihak yang menuntut pasal social contract ni gagal untuk menunjukkan dokumen yang sahih, jadi benda tu tak valid. Jadi kita tak perlu cakap pasal social contract. Kita ada dokumen yang lebih berkuasa, lebih tinggi, iaitu Perlembagaan Malaysia. Okey, itu adalah undang-undang tertinggi di negara ini. Okey, jadi kita masih kena akur benda ni sudah ada dalam perlembagaan. Jadi social contract tu, dokumen tu bukan lebih besar daripada perlembagaan. Ini sudah cukup reference untuk perkara-perkara ni, untuk menyokong, okey, 5 hak ni. Okey, kita tak perlu apa-apa reference lagi, tak perlu sentuh pasal kontrak sosial semua tu. Okey, kita sudah ada perlembagaan, dokumen tu sudah cukup. Okey. Okey, dalam isu yang saya sedang bangkitkan, saya bukan menentang 4 perkara yang lain. Saya hanya menentang hak istimewa saja. Okey. Jadi yang lain semua saya rasa adil. Hanya satu perkara ini saja tidak adil. Okey. Apabila undang-undang kita dapat membuktikan dia dah buat sesuatu yang tidak adil, dia yang kena tunduk, bukan saya kena tunduk. Itulah hak bersuara saya diberikan dalam perlembagaan. Apabila saya mendapati sesuatu yang tidak adil berlaku dalam sistem ini,
saya ada hak untuk bersuara. Okey? Ini tak ada kaitan dengan asutan. Ini bukan asutan. Kalau katakan saya tidak puas hati dengan satu perkara dalam sistem, saya mengasut rakyat untuk bertindak ganas. Itu adalah asutan. Okey? Apabila saya suarakan, saya menyatakan alasan-alasan saya, ada berlaku suatu ketidakadilan dengan alasan-alasan apa saya beri. Jadi, ia adalah satu hak bersuara. Okey? Apabila saya bersuara, orang menindas saya, jangan mempersoalkan 5 perkara ini. Itu adalah penindasan. Itu adalah salah. Okey? Orang-orang macam itulah harus diambil tindakan undang-undang. Okey? Yang menindas rakyat sehingga rakyat nak suarakan sesuatu pun tidak boleh. Okey? Saya tidak pernah mengasut siapa-siapa. Okey? Untuk membuat hak sama rata, saya hanya nak gunakan jalan demokrasi. Kena faham maksud dia. Tiada wujud asutan. Itu adalah hak saya. Hak saya menulis balik undang-undang. Okey? Saya masih nak ulang lagi. Undang-undang tidak sama sekali cakap dia tidak boleh diubah. Dia hanya cakap siapa kena sokong. Itu saja. Jadi tanggungjawab saya untuk mengubahnya, saya kena cari sokongan itu. Faham? Jadi jangan cuba menindas saya. Okey? Yang hak istimewa orang Melayu, kena faham, bukan saja hak istimewa orang Melayu, hak istimewa Bumiputera, apa sebarang hak istimewa tu, saya mengatakan tidak adil. Alasannya saya telah pun memberi di video-video yang sebelum ni. Saya nak ulang balik. Okey? Saya memberitahu, saya menyatakan hak istimewa itu adalah tidak adil, melanggar hak asasi manusia, melanggar ajaran agama, melawan kuasa Tuhan. Okey? Dan dia melanggar, dengan tu dia melanggar prinsip negara kita yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi sudah wujud ralat yang serius. Sudah cukup alasan mengapa hak istimewa itu harus dimasukkan dan replace dengan hak sama rata. Okey? Saya membuat kenyataan-kenyataan untuk menyokong mengapa saya cakap ia bertentangan dengan kuasa Tuhan dan juga ajaran agama. Saya telah pun sebut, saya nak ulang dalam video ini juga. Di mana saya memberitahu, saya nyatakan hasil bumi adalah pemberian Tuhan. Cukai yang dikutip dengan rakyat adalah sama rata. Itu menjadi punca pendapatan kerajaan. Jadi, apabila diberi oleh Tuhan, harus dibagikan kepada semua rakyat. Apabila cukai dikutip sama rata, harus dibagikan sama rata untuk semua rakyat. Okey? Pembagian itu harus berpandukan kepada ikuti. Okey? So, dengan itu sudah jadi satu perkara yang bertentangan dengan kuasa Tuhan dan juga melanggar prinsip negara kita dengan membuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Okey? Itu poin nombor 1. Dari sudut lain pula, orang Melayu sentiasa klaim mereka harus diberi hak istimewa dengan alasan orang Melayu berjuang untuk tanah ini dari awal lagi. Itu alasan mereka. Soalan saya, adakah orang Melayu tersebut adalah awak? Kamu bukan orang Melayu tu. Kamu lahir pada zaman saya lahir. Awak bukan berjuang, saya bukan berjuang. Jasa kita dua sama kepada negara ini. Jadi, dari sudut apa tiba-tiba awak sudah melebihi saya? Mengapa awak gunakan perjuangan orang lain untuk awak dapat special right? Ini adalah satu benda awak curi jasa orang lain untuk dapatkan benefit. Ini satu ketidakadilan. Satu perkara yang tidak logik. Okey? Jadi, permintaan awak, syarat-syarat awak untuk mendapat hak istimewa itu, kena lahir sebagai Melayu, kena lahir sebagai Bumiputera. Okey? Kelahiran itu ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Bukan saya pilih melahir sebagai India, bukan awak pilih melahir sebagai Melayu. Ini adalah pemberian Tuhan.
Okey, apabila awak setkan syarat-syarat seorang kena lahir sebagai ini untuk dapatkan hak macam ini di negara ini, maksudnya dengan itu orang sudah lawan kuasa Tuhan. Okey, walaupun raja-raja Melayu amat berkuasa, tapi mereka tiada kuasa untuk melawan kuasa Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Kita dah buat banyak pelanggaran dari segi hak asasi manusia, melanggar kuasa Tuhan, melanggar prinsip negara kita sendiri. Jadi, mana boleh kita merekakan satu undang-undang membuat semua pelanggaran ini? Sekarang siapa kena ubah? Adakah Tuhan kena ubah? Adakah prinsip negara harus diubah? Adakah hak asasi manusia, mereka punya keadilan tu mereka kena ubah? Ataupun undang-undang perkara 153 dalam perlembagaan kena ubah? Mestilah perkara 153 kena ubah, pasal dia hanya satu undang-undang, yang mana undang-undang direkakan untuk menegakkan keadilan. Undang-undang juga harus dipindah ataupun dimansuhkan apabila dia membuat sesuatu yang tidak adil untuk masa yang undang-undang itu dibuat. Okey? Kalau katakan untuk masa ini ia tidak sesuai, kita harus pindah ataupun mansuhkan. Itu saja. Dia tak boleh buat sesuatu yang undang-undang tidak boleh buat. Apabila kita dah buktikan dia itu tidak adil, dia kena berundur. Dia tak boleh duduk dalam undang-undang negara kita. Itulah tujuan undang-undang. Kita pergi kepada asas dia. Jangan cakap pasal undang-undang saja. Kita pergi asas dia, apa function undang-undang itu. Okey? Keadilannya pergi mana? Lepas Tuhan, perkara yang paling tinggi di dunia ini adalah keadilan. Jadi jangan cuba melawan dengan keadilan. Okey, kita tidak boleh lawan dengan kuasa Tuhan. Kita kena setkan undang-undang mengikut undang-undang Tuhan. Bukan Tuhan tukarkan undang-undang untuk kita. Dia tukar undang-undang dia demi undang-undang kita. Tidak akan jadi. Okey? Jadi mesej ini untuk semua pihak, termasuk Raja-Raja Melayu, untuk memfikir balik secara dalam apa maksud saya, apa sudah jadi salah, bagaimana kita sedang hidup. Okey, dengan melanggar kuasa Tuhan, ajaran agama, prinsip negara kita semua. Kita tak boleh buat tak tahu saja. Kita kena sedar diri. Adakah kita hidup dengan jalan yang betul? Okey? Ia merugikan orang India dan orang Cina. Jadi saya ada hak untuk suara benda ni sebagai orang India. Dan orang Melayu, termasuk Raja-Raja Melayu, harus dengar pandangan kami. Fikir balik. Okey, apa sudah jadi dengan undang-undang ini? Apa dia sedang buat? Okey, tanpa sedar satu dosa sedang berlaku. Kita tidak boleh mendiskriminasikan manusia. Itu adalah ajaran agama. Kalau tidak, itu akan jadi dosa. Okey? Dengan membuat dosa, macam mana nak pergi syurga? Macam mana mendekati Tuhan? Okey? Benda ni amat serius. Ralat yang serius. Undang-undang tertinggi di negara ini ada perkara sedang melanggar kuasa Tuhan, pemberian Tuhan. Okey, melanggar prinsip negara, melanggar keadilan, melanggar hak asasi manusia. Okey? Jadi wajarlah kita buat mansuhkan hak istimewa tu. Okey? Jadi sekarang orang Melayu, okey, saya nak tanya. Awak minta orang Melayu saja boleh dapat. Sekarang macam mana saya boleh jadi Melayu? Saya ini dilahir kepada ibu bapa bangsa Tamil. Macam mana saya nak boleh ubah? Bolehkah saya tulis surat kepada Tuhan minta saya jadi Melayu? Saya tulis surat kepada Tuhan menyatakan saya ni di Malaysia, undang-undang di sini saya kena lahir sebagai Melayu baru saya boleh dapat hak istimewa. Jadi tukarkan saya dari orang Tamil ke orang Melayu. Dan adakah Tuhan akan balas? Dengan sukacitanya permohonan anda diterima dan dari saat ini anda dijadikan sebagai Melayu. Bolehkah proses itu berlaku? Tidak boleh kan? Jadi mengapa
Mengapa orang setkan undang-undang macam tu? Apa salah saya? Saya lahir sebagai orang Tamil. Mengapa kamu mendiskriminasikan saya? Okey? Saya menjadi orang Tamil atas keputusan Tuhan. Jadi tolong hormat kepada keputusan Tuhan tu. Jangan lawan dengan kuasa Tuhan. Okey, jangan ego, sedar diri apa kesalahan yang serius orang buat dan bersuara untuk menghapuskan hak istimewa ni, menggantikan dengan hak sama rata kalau awak hormat kepada kepercayaan agama awak, hormat kepada kuasa Tuhan. Okey, itulah saya maksudkan kemanusiaan. Okey, jadi soalannya sekarang mungkin orang Melayu fikir, macam mana budak ini dah dapatkan sokongan 2/3? Dengan alasan-alasan saya tadi, saya rasa saya percaya saya boleh convincekan Raja-Raja Melayu memang berlaku ketidakadilan. Sekarang orang Melayu mungkin fikir, the racist lah, bukan semua orang Melayu. Pasal racist yang menentang, bukan semua orang Melayu menentang. Yang sudah faham agama, okay, mereka tak akan menentang equal rights. Yang tak faham ajaran agama, itu yang bising. Semua suara-suara saya kepada mereka saja, bukan target kepada semua orang Melayu. Mungkin racist-racist ini memikirkan bagaimana pula dia nak dapatkan 2/3 sedangkan hanya 7 hingga 8% saja orang India di negara ini. Okay, very simple. Saya punya strategi, saya nak buat parti bukan Melayu. Ini bukan parti orang India. Ini parti bukan Melayu. Maksudnya, selain daripada bukan Melayu adalah ahli saya. Dibenarkan menjadi ahli kami, penyokong kami. Faham? Jadi di Malaysia, yang sentiasa cakap pasal hampir 70% adalah Bumi Putera. Bukan semua Bumi Putera adalah Melayu. Melayu hanya lebih kurang 50% saja dalam negara ni. Selebihnya adalah bukan Melayu. Saya cakap pasal gabungan minoriti. Orang Melayu tidak boleh ego sebagai majoriti. Apa akan jadi? Semua minoriti bergabung. Akan menjadi equal fight dalam demokrasi. Jelas. Kan orang Melayu pun ada yang sokong equal rights. Dengan itu, sudahlah, Melayu punya ni dah jadi dua, pecah belah dua, jadi dua parti. Kan undi akan berpisah. Okey? Automatically akan ada satu parti Melayu yang sokong hak sama rata. Kami akan pastikan itu adalah member kami untuk coalition. Bukan kami nak asingkan semua Melayu, tak ada, boleh campur, tak ada. Hanya tidak boleh campur dengan parti yang saya wujudkan. Bukan maksudnya parti itu tidak berkawan dengan mana-mana Melayu. Ada. Kami akan berkawan dengan orang-orang yang sokong hak sama rata. Akan wujud lagi satu parti Melayu. Ataupun parti campur Melayu dengan non-Malays. Okay? Dengan itu automatically akan ada, undi akan pecah. Undi Melayu akan pecah dua. Okay? Dan antara mereka pula ada yang rasuah, ada yang tidak rasuah, ada yang sokong Islam. Macam-macam perpecahan akan berlaku. Banyak parti. Dengan tu undi orang Melayu akan jadi, dia pecah. Okay? Dah lah. Mereka kalau campur semua baru 50%, lebih kurang. Dengan pemecahan undi macam itu, automatically mereka nak kawal 30% pun sukar. Ini maksudnya orang bukan Melayu bukan susah untuk take over kerajaan pemerintah. Tiada sebarang undang-undang di Malaysia menyatakan non-Malays tidak boleh jadi Perdana Menteri. Carilah semua perkara dalam perlembagaan. Non-Malays boleh jadi Perdana Menteri. Boleh ambil kuasa pemerintahan. Tak ada masalah dalam demokrasi. Jadi awak tak boleh cakap Melayu nak bangkit. Tidak boleh bangkit. Okey? Awak kena faham. PDRM dengan askar bukan untuk orang Melayu saja. Mereka untuk rakyat. Siapa yang buat jenayah, yang itulah mereka menentang. Kalau saya dengan menggunakan hak yang diberikan oleh demokrasi, sistem demokrasi kepada saya nak buat sesuatu, awak buat keganasan, huru-hara, pergaduhan. Jadi, satu laporan polis sudah cukup untuk polis bertindak. Kalau polis tidak dapat mengawal,
askar akan turun. Okey, jelas? Jadi orang Melayu tidak boleh menindas kami, mendiskriminasikan kami. Tidak mungkin akan jadi. Non-Malays sama kuat macam orang Melayu di negara ini. Hanya orang Melayu belum sedar pasal tidak ada orang berusaha untuk mewujudkan parti untuk non-Malays. Strategi politik yang saya bagi tahu ni akan memberi cabaran yang hebat kepada orang Melayu. Okey? Dengan itu, bukan maksudnya dengan menjadi kerajaan pemerintah masih sokongan 2/3 MP belum capai. Seperti saya bagi tahu tadi, kan kami coalition dengan Parti Melayu yang sokong equal rights. Okey? Kami akan buat ajaran kemanusiaan kepada semua rakyat Malaysia, termasuk orang Melayu. Dengan itu resis ini akan kurang. Di mana nak pergi syurga pun susah apabila menentang hak sama rata. Mestilah semua orang nak pergi syurga, orang Islam. Kalau orang Hindu, kami nak reunion dengan God. That's the ultimate goal. Kami punya ultimate goal untuk mencapai sebagai Hindu adalah nak reunion, nak gabung balik dengan God, dengan Tuhan. Orang punya ultimate goal nak pergi syurga kan. Macam mana boleh pergi syurga dengan mendiskriminasikan satu golongan? Satu statement ini sudah cukup untuk semua orang Melayu untuk melepaskan hak istimewa ini. Apabila mereka sedar benda ini bertentangan dengan agama, kuasa Tuhan, mereka akan lepaskan. Sejauh mana resis ini boleh menutupkan mesej ini, okey? Boleh menghalang mesej ini sampai kepada semua orang Melayu. Okey? Saya tak salahkan orang Melayu. Orang Melayu disalah ajar. Itu yang saya menentang. Okey? Mereka sentiasa diajar supaya hidup berigo. Ini salah siapa? Ini salah orang Melayu ke orang yang membuat ajaran-ajaran sesat macam tu? Jadi orang-orang membuat ajaran sesat itulah harus disumbat dalam penjara. Bukan saya salahkan orang Melayu. Saya sedang membantu orang-orang Melayu untuk menyadari. Okey, saya beri maklumat supaya mereka menyadari apa kesilapan mereka selama ni yang membawa menjauhi Tuhan. Sembahyanglah beberapa kali pun, tapi awak tidak boleh mendiskriminasikan manusia seperti mana sedang berlaku dengan ada undang-undang macam ini. Itu yang saya suarakan sekarang. Okey, dengan adanya parti bukan Melayu, dengan adanya sokongan daripada Parti Melayu yang menyokong hak istimewa, dengan adanya sokongan orang-orang kebanyakan rakyat yang menyokong hak sama rata, selepas diberi ajaran kemanusiaan, akan adalah sokongan 2/3 MPs di Parlimen. Okey? Dengan keadaan kebanyakan rakyat sudah memahami kemanusiaan, jadi tidak akan jadi huru-hara masa itu. Tidak ada banyak bising pada masa itu semasa mengimplement hak sama rata. Dengan alasan-alasan yang kita tidak boleh melawan kuasa Tuhan dan juga negara pun tidak jadi huru-hara apabila implement hak sama rata, maka saya percaya Raja-Raja Melayu akan setuju. Okey? Pada ketiga itu, bukan sekarang. Okey, saya pun tak nak buat benda ni hari ini. Okey? Sebelum saya nak wujudkan parti bukan Melayu, saya sentiasa cakap, saya nak beri satu peluang kepada pemimpin Melayu untuk membuat benda yang sama yang saya nak buat. Saya bagi tahu dia, pergi ajar kemanusiaan kepada orang Melayu semua. Okey? Awak reform sistem ni, lepas tu awak implement hak sama rata. Tak ada akan jadi masalah. Saya akan ajar dia. Tapi saya tak main politik. Saya akan bertindak sebagai aktivis asasi manusia saja. Itu step pertama saya. Okey, soalannya adalah mengapa saya tak buat sekarang? Mengapa saya harus beri satu peluang untuk pemimpin Melayu? Di mana dalam minda saya percaya Datuk Seri Anwar dan baru-baru ini Siti Kasim membuatkan parti politik. Okey, dua orang ni saya boleh haraplah at least mereka ada sentuh pasal hak bangsa-bangsa lain. Mereka akan neutral.
Jadi saya percaya mungkin dua pemimpin Melayu ni, salah satu pun, okey, mungkin boleh buat benda ni. Jadi saya masih sabar. Alasannya adalah mengapa saya at this point saya tak buat parti bukan Melayu. Alasan saya adalah perangai resis Melayu itu membuatkan saya memberi peluang kepada pemimpin Melayu. Di mana saya bagi satu contoh yang sebenar. Okey. Dalam kes Adib, peguam negara, oleh kerana peguam negara masa itu adalah seorang India. Okey. Sentiasa resis ini memarah peguam negara India membuat satu perkara yang tidak adil kepada mereka. Okey. Apabila peguam negara NFA-kan kes tu. Okey. Tetapi kes tu pergi naik ke mahkamah sebagai inquest, iaitu satu proses mahkamah untuk menentukan sama ada wujudnya jenayah. Okey. Untuk menentukan sama ada kes tu harus diberi arahan kepada polis untuk siasat ataupun tutupkan dekat sana dengan menyatakan tak ada bukti, bukan kes jenayah, tak ada bukti. Okey. Mahkamah putuskan tak ada kes, tak ada jenayah, tak ada bukti. Okey. Saya percaya yang membuat keputusan itu adalah seorang Melayu, hakim Melayu. Masa itu tidak ada seorang resis Melayu pun cakap hakim itu salah pasal hakim itu Melayu. Okey. Kemudian Ketua Polis Negara mengeluarkan kenyataan kes Adib tu tak ada bukti, tak ada saksi. Jadi polis tak boleh buat apa-apa untuk meneruskan kes tu. Okey. Apabila Ketua Polis cakap tak ada bukti, okey, sebagai penyiasat tertinggi di negara ni cakap benda tu tidak boleh buktikan, tak ada bukti, tak ada saksi. Orang Melayu semua diam saja, tak marah Ketua Polis Negara pasal dia seorang Melayu. Okey. Apakah daya seorang AG apabila polis sendiri sebagai penyiasat cakap tak boleh cari bukti? Okey, peguam negara hanya seorang pendakwa raya tertinggi di negara ini. Macam mana mendakwa satu kes yang tak ada bukti, tak ada saksi, dengan kedudukan sebagai peguam negara? Apakah salah peguam negara itu? Tiada apa-apa salah apabila polis sendiri memberitahunya kami tidak dapat mencari sebarang bukti ataupun saksi. Tetapi orang Melayu menghina peguam negara tersebut dengan alasan dia seorang India. Nampak tak perangai resis ini? Apabila seorang India buat sesuatu yang adil pun mereka akan marah. Benda yang sama, kenyataan yang sama dikeluarkan oleh orang Melayu, mereka akan diam, dengar saja. Sebab itulah apabila saya memberitahu suatu keadilan untuk remove hak istimewa ni, mereka bising. That's why saya nak seorang pemimpin Melayu mengajar mereka kemanusiaan dan remove benda ni. Saya percaya masa itu mereka tidak akan bising. Okey? Sebab itu saya memberi peluang pertama kepada pemimpin-pemimpin Melayu untuk buat benda ni. Bukan saya takut. Bukan saya cakap kosong di sini. Okey? Saya beri peluang. Okey? Orang Melayu harus menggunakan peluang ini untuk maintain pemerintahan Melayu di negara ini. Kalau gagal, lupakan saja. Okey? Kami cukup kuat untuk mengambil alih kuasa pemerintahan dan tiada apa-apa undang-undang menghalang kami. Okey? Hanya satu saja orang Melayu kena buat sekarang, melepaskan semua ego dan memahami kami adalah manusia sama macam kamu. Jadi jangan sama sekali lepas ini menghina kami, merendah-rendahkan kami, mendiskriminasikan kami. Itu adalah mesej daripada saya, Haridas Kolandavelu, pengasas Defend People's Rights Group. Sekian, terima kasih.